أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dapat kita sama-sama mengerjakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah seperti mana yang telah dijadualkan, malam ini penyambungan pengajian kuliah kitab Faham Faraid kita yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru awla bih, maka nerakalah tempat utamanya. Mudah-mudahan pengajian kita matlamat penghujungnya adalah untuk kita mengelakkan kita daripada memakan harta secara batil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-89. Yang ada kitab boleh rujuk pada kitab, yang tiada boleh lihat di hadapan. Yang lepas kita dah bincangkan berkenaan tentang kategori ahli waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Di kalangan lelaki terdapat 15 orang dan di kalangan perempuan terdapat 10 orang. Cuma ada istilah-istilah waris ini, kalau dalam bahasa Arab dia ada istilah tertentu, yang mana pada istilah kita bahasa Melayu secara umum. Seperti contoh cucu. Kalau menurut ahli waris dalam faraid, yang dikatakan cucu adalah dari jalur anak lelaki. Adapun kita memanggil cucu dari jalur anak perempuan pun kita panggil cucu juga. Tetapi yang itu bukan ahli waris. Untuk mudah nampak gambaran,
saya kongsikan dengan tuan-tuan carta yang dikatakan ahli waris. Terdapat 15 lelaki dan 10 perempuan. Lepas kita dah bincangkan. Cuma malam ini saya nak tunjukkan carta supaya tuan-tuan mudah nampak yang mana yang dikatakan ahli waris, yang mana bukan ahli waris. Yang pertama, di kalangan bawah kita panggil bahagian furuk. Furuk ni maknanya golongan bawah. Mesti di kalangan anak, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Bila kata cucu, syarat yang dikatakan cucu dalam istilah bahasa Arab ibnu ibn, iaitu anak lelaki daripada anak lelaki, cucu lelaki. Dan istilah cucu perempuan bintu ibn, anak perempuan dari anak lelaki, cucu perempuan. Ini bahagian furuk dan ke bawah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami akan mendapat 1/2 daripada harta pusaka isteri kamu sekiranya dia tidak meninggalkan anak. Walad di sini kalau tuan-tuan lihat dalam terjemahan Al-Quran diberi maksud anak. Tetapi menurut kaedah faraid dikatakan anak itu merujuk anak dan ke bawah. Contoh, si mati ini meninggal dunia, ada suami. Anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, cucu perempuan tak ada, cucu lelaki tak ada, tapi ada cicit dekat sini. Ada cicit, umur yang si mati ni panjang. Allah kurniakan usia mungkin 100 lebih. Walaupun jarang berlaku, tapi nak bagi mudah nak nampak faham. Bila kata anak, ada cucu, sama juga. Ada cicit, sama juga bahagian suami. 1/2 sekiranya tiada anak dan ke bawah. Tetapi kalau si mati, isteri ni tadi ada anak ataupun ke bawah, maka suami dapat 1/4. Itu waris bagi bahagian furuk. Yang di atas kita panggil waris bahagian usul. Terdiri di kalangan bapa, terdiri di kalangan ibu, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu. Kita panggil datuk, bermakna merujuk kepada dua-dua. Sebelah mak pun kita panggil datuk, sebelah ayah pun kita panggil datuk. Tetapi yang dikatakan datuk dalam ahli waris faraid adalah abul ab, bapa kepada bapa. Bapa kepada ibu bukan ahli waris dalam faraid, tetapi zawil arham. Nanti kita akan masuk dalam bab zawil arham. Tidak mewarisi pusaka. Nenek dua-dua dapat, special. Nenek sebelah ibu dapat dan nenek sebelah ayah juga dapat. Cuma nenek sebelah ibu ini dia terhalang dengan sebab adanya ibu. Jika ibu tiada, nenek sebelah ibu dapat. Nenek sebelah bapa, sekiranya ada bapa tiada ibu, nenek sebelah bapa tak dapat. Nenek sebelah ibu yang menghalangnya cuma ibu si mati. Nenek sebelah ayah yang menghalangnya ibu dan ayah si mati. Dua-dua tu menghalang. Kalau ada salah seorang, bermakna nenek sebelah bapa tak dapat. Tetapi kalau nenek sebelah ibu, kalau misal kata tiada ibu, ada bapa, nenek sebelah ibu dapat. Kalau bapa tiada, ibu tiada, bapa tiada, dua-dua nenek ada, dua-dua dapat. Bahagi sama rata. Ini bahagian usul. Kemudian ada bahagian yang ketiga, bahagian hawashi. Bahagian hawashi ini atau dalam kitab-kitab faraid diberi nama bahagian sisi, iaitu terdiri di kalangan saudara lelaki seibu sebapa.
terdiri di kalangan saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik si mati. Bila kita sebut tentang hubungan merujuk kepada si mati, sebab kadang-kadang ada orang salah faham. Kadang jumpa saya, Ustaz, saya nak tanya tentang harta pusaka faraid bagi harta arwah ayah saya. Ayah saya baru meninggal dunia minggu lepas. Jadi saya tanya, siapa waris yang ada? Yang ada saya, dia kata. 2 orang adik-beradik lelaki dan 2 orang adik-beradik perempuan. Saya tanya lagi, adik-beradik tu siapa? Adik-beradik saya lah, dia kata. Tetapi merujuk dengan si mati siapa? Anak. Faham tak di situ? Jadi istilah gelaran tadi kena rujuk dengan si mati, bukan kepada yang bertanya. Kemudian saya tanya lagi, siapa lagi yang ada selain adik-beradik encik? Ada ibu saya, dia kata. Ibu tu bermakna siapa? Isteri kepada si mati. Jadi kena rujuk dengan si mati hubungannya, bukan kepada orang yang bertanya. Kena lihat supaya tidak tersalah ahli waris. Ini bahagian sisi atau hawashi. Ada 3 saudara yang berhak mewarisi pusaka. Salah satunya saudara seibu sebapa, sama ibu sama bapa. Yang kedua saudara sebapa, sama ada lelaki atau perempuan, sama bapa lain mak. Dan yang ketiga saudara seibu lelaki dan perempuan, sama mak lain bapa. 3 ni saudara, bukan adik-beradik tiri. Kita kadang-kadang, kita masyarakat kita menganggap saudara sebapa atau saudara seibu tu adik-beradik tiri. Tak. Salah. Penafsiran tu salah, kerana yang dikatakan adik-beradik tiri, ayah lelaki ada anak, berkahwin dengan perempuan yang ada anak, maka berkahwin. Anak mereka ini baru betul adik-beradik tiri. Kalau sama ayah, adik-beradik sebapa. Kalau sama ibu, lain ayah, adik-beradik seibu. Kalau adik-beradik seibu sebapa, sama bapa sama mak. Jadi 3 jenis adik-beradik ini, saudara ini termasuk dalam ahli waris. Saudara tiri tadi yang dimaksudkan lain mak lain bapa, dapat tak? Dia tak dapat, dia bukan ahli waris. Juga di kalangan anak lelaki dari saudara lelaki seibu sebapa yang ini, dan juga anak lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Kalau dengan si mati sebagai apa? Anak saudara, anak saudara, anak daripada adik-beradik si mati, sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Dan bahagian yang keempat, iaitu kelompok keempat, kelompok a'mam dipanggil. A'mam ni terdiri di kalangan pakcik-pakcik kepada si mati. Ingat, bila sebut gelaran tu merujuk kepada si mati. Siapa dia? Bapa saudara seibu sebapa. Dengan siapa? Dengan bapa si mati, bukan dengan ibu si mati. Ibu si mati ni sampai tahap tu je, dan ke atas maknya, nenek, dan ke atas buyut dan seterusnya. Tak pecah kepada sisinya, tak pecah kepada adik-beradik mak. Tetapi bahagian ayah juga termasuk dalam kelompok yang keempat, diberi nama a'mam, iaitu adik-beradik bapa si mati. Sama ada adik-beradik seibu sebapa atau adik-beradik sebapa. Dengan si mati gelarannya apa? Pak cik, wak, acik, apa lagi bahasa kita, angah. Kalau orang Banjar panggil angah, angahnya. Kalau Jawa wak, pak cik. Juga termasuk anak mereka, anak lelaki sahaja, anak lelaki kepada pak cik si mati. Kalau hubungannya dengan si mati sebagai apa? Sepupu, adik-beradik ayah anaknya. Dengan kita si mati bermakna sepupu dengan si mati.
Jadi jelas saya rasa dari segi ahli waris mudah untuk kita nampak gambaran bila mana kita melakarkan jenis-jenis ahli waris supaya tidak keliru dengan istilah-istilah, terutama dalam istilah bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab jelas istilah-istilah ahli waris ini jelas dan tidak ada yang menyamainya. Seperti contoh tadi ibnu ibn, kita panggil cucu, tetapi dalam bahasa Arab maknanya anak lelaki daripada anak lelaki. Begitu juga cucu bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki, kita panggil cucu juga. Dan cucu di sini adalah cucu sebelah anak lelaki sahaja. Muka surat 89. Kekeliruan dengan nama ahli waris amat penting. Apabila menyebut nama-nama ahli waris tersebut, hendaklah disandarkan kepada si mati. Macam saya kata tadi, kena disandarkan kepada si mati, bukan disandarkan kepada yang bertanya. Kalau disandarkan pada yang bertanya, maka celaru waris. Kita tak dapat nak kenal pasti waris ini di sebelah mana, sebelah atas, sebelah bawah, sisi atau amam. Contohnya, anak maksudnya ialah anak bagi si mati, dan cucu lelaki maksudnya ialah cucu lelaki bagi si mati, bukan cucu lelaki bagi anak lelaki. Bila anak lelaki, cucunya jadi cicit, jadi merujuk kepada si mati. Perkara ini seharusnya difahami dengan jelas agar tidak timbul kekeliruan berkenaan kedudukan ahli waris pada perbincangan yang akan datang. Kekeliruan anak dan saudara. Terdapat segelintir masyarakat yang keliru dengan anak dan saudara, iaitu pada istilah seibu sebapa, sebapa dan seibu. Ada di antara mereka menganggap seibu sebapa, anak sebapa dan anak seibu adalah berbeza. Oleh sebab itu berlaku kesalahan dalam pembahagian pusaka. Seumpamanya Yazid mempunyai anak lelaki dengan Siti, kemudian Siti meninggal dunia. Selepas itu Yazid berkahwin dengan Aisyah dan mereka dikurniakan anak perempuan. Kemudian Yazid meninggal dunia. Ahli waris Yazid ialah isterinya dan kedua anak lelaki dan perempuan. Tetapi ada kalanya anak perempuan ini menafikan hak anak lelaki kerana alasannya anak lelaki itu adalah anak sebapa sahaja. Ini biasa kekeliruan berlaku di kalangan masyarakat. Kerana dia tak faham maksud seibu sebapa, sebapa dan seibu. Sebab kadang-kadang kita dah biasa sebut adik-beradik tiri, semua tiri bagi dia. Sedangkan setiap adik-beradik tu ada istilahnya yang tersendiri. Ini adalah salah satu salah faham yang perlu diperbetulkan. Anak si mati merujuk ahli waris yang berhak. Tidak kira sama ada anak tersebut seibu sebapa, sebapa atau seibu. Saya bagi contoh, kalau misal kata ada orang datang bertanyakan si mati. Datang, dia kata, ada isteri tak si mati? Si mati ni lelaki. Ada tak isteri? Ada. Berapa orang isterinya? Dia gelap. Seorang. Tak apalah, seorang isteri. Kemudian saya tanya lagi, sebelum dengan isteri ni ada tak kahwin lain? Dia dah gelap dah. Dia ingat kita macam main-main. Tetapi itu penting. Untuk apa? Kita nak kenal pasti waris si mati. Dia kata, ada Ustaz, tapi lama dah dulu. Dia kata, saya ni anak dengan isteri yang sekarang ni. Dia kata dia yang kat sini, anak bagi isteri si mati yang sekarang. Saya tanya, arwah dulu masa kahwin dengan isteri, iaitu mak kamu, sebelum tu ada kahwin tak? Ada, tapi dah lama dah. Cerai hidup ke cerai mati? Cerai hidup maknanya bercerai, berpisah. Ataupun cerai mati maknanya isteri yang pertama tadi meninggal dunia. Dia kata cerai mati. Kita kena kenal pasti. Cerai mati kena jalurkan di sini isteri juga, walaupun dia dah mati. Ada tak anak
masa isteri pertama? Ada, Ustaz. Berapa orang anaknya? 2 orang, 1 lelaki, 1 perempuan. Saya nak tanya, 2 orang anak ni termasuk tak waris si mati? Termasuk. Walaupun dia ada 3 orang adik-beradik, semua lelaki contohnya, dia tak boleh kata waris si mati cuma 3 orang anak sahaja. Kerana yang 2 orang ini juga termasuk dalam waris si mati. Ingat, bila kita sebut hubungan waris tadi, merujuk kepada si mati, bukan kepada yang bertanya, bukan kepada pasangan si mati, bukan kepada anak si mati, tetapi merujuk kepada si mati. Kategori mengikut sebab. Sebelum saya nak masuk dalam bab ini, ada satu perkara saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, 2 hari lepas, Allahumma shalli ala Muhammad, tak ada internet pula. 2 hari lepas, mungkin tuan-tuan perasan di utusan pada tarikh, hari ini berapa hari bulan? 9, 8. Pada tarikh 6 hari bulan. 6 hari bulan di utusan Malaysia, ada satu tajuk yang mengambil perhatian saya. Tarikh 6 hari bulan 9 di utusan. Walaupun utusan, tapi bila dikongsikan oleh PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, jadi saya nak juga lihat apa isi kandungan dalam berita tersebut. Dalam utusan Malaysia, bentar ya, kita tunggu jam. 2 hari lepas kemarin diberitakan 90 bilion harta faraid tak dituntut. Dalam erti kata lain, 90 bilion harta umat Islam dibekukan. Dan jangan terkejut, sehingga hari ini lebih 1 juta geran, sama ada geran tanah atau geran rumah, dimiliki oleh orang yang dah mati. Tuan-tuan ada tanah? Ada. Lihat geran, nama siapa? Nama arwah atuk. Nama siapa? Nama arwah nenek, geran. Ada tak geran? Ada. Tanah ni tanah saya, bahagian saya. Tak apalah. Tetapi nama siapa? Nama arwah ayah, nama arwah ibu. 1 juta lebih geran atas nama orang yang dah mati. 90 bilion harta faraid tak dituntut. Saya baca sedikit, mungkin ambil masa seminit 2. Kita harus bersikap proaktif dalam pengurusan harta, bukan sahaja ketika hidup, malah selepas kita mati. Mudahkan urusan mereka yang ditinggalkan dengan meninggalkan wasiat, menyediakan perancangan faraid dan hibah. Walaupun hukum wasiat sunat, pelaksanaannya wajib oleh ahli waris. Tetapi jika itu yang memudahkan urusan pusaka kita bila kita dah mati, digalakkan untuk kita buat wasiat, digalakkan untuk kita buat hibah. Lihat pada keadaan. Saya walaupun perunding, tapi bila orang datang jumpa saya kena kenal pasti sebab apa je nak buat hibah, sebab apa je nak buat wasiat. Kalau orang lain mungkin boleh buat komisen masuk, tapi kita nak tahu sebab apa je nak buat. Kalau ada sebab-sebab yang mungkin mengelak daripada ketentuan Allah dalam faraid, maka kita sarankan jangan buat. Apa contohnya? Kadang orang nak buat hibah. Hibah ni maknanya pemberian semasa hidup. Dia nak bagi hibah semasa hidup kepada anak-anak dia. Semua anak-anaknya perempuan, tak ada anak lelaki. Orang dulu-dulu takut, bukan takut, risau bila tak ada anak lelaki. Sebab hartanya tak dapat dihabisi oleh anak-anak dia, akan pergi kepada adik-beradik. Kalau tak ada adik-beradik, anak saudara. Kalau tak ada anak saudara, pakcik. Jadi dia bagi hibah ke anak dia semua masa hidup. Ada 10 ekar, ada 4 orang, ada 5 orang contoh perempuan.
10 ekar, bagi seorang 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar. Ada lagi tak harta yang tinggal? Tak ada dah. Apa tujuan cik nak buat macam ni? Kerana saya tak nak nanti bila saya mati, adik-beradik lelaki saya dapat harta. Yang ni saya tak sarankan. Tuan-tuan, faraid ini fariidatan minallah. Kita bila membuat wasiat atau hibah atas keperluan. Contoh, jenis apa yang dikatakan keperluan? Mungkin di kalangan kita nanti bila dah tua, kita dijaga oleh anak lelaki kita. Anak perempuan kalau dapat diizinkan suaminya, menantu kita, dia jaga kita lah. Tapi yang wajib jaga kita adalah anak lelaki. Anak lelaki kita ni logiknya dia bekerja. Siapa yang jaga kita? Isteri dia. Menantu kita. Menantu kita waris ke tidak? Tidak. Boleh kita buat dan galakkan buat wasiat kepada menantu ni tadi, supaya bila berlaku kematian tak timbul pertikaian di kalangan ahli waris. Aku yang jaga arwah mak, walaupun mak ni mak mertua aku, tapi 10 tahun aku jaga, basuh berak kencing dia aku jaga, makan pakai dia aku jaga, aku patutnya dapat. Ni kalau yang tak faham. Kalau yang faham dia faham, tapi kalau yang tak faham mula menimbulkan sikap tak puas hati, bercakap menggunakan emosi dan akal semata-mata. Jadi yang begini kita galakkan buat wasiat. Galakkan buat wasiat. Atau satu kes lagi, jumpa nak bagi hibah kepada anak yang pertama. Dia ada anak yang lain. Ada 3 orang anak. Contoh, anak pertama dia nak bagi hibah 1 ekar tanah. Saya tanya, pakcik nak bagi anak ni, anak yang 2 orang lagi ni tahu ke tidak? Tahu. Kenapa nak bagi dengan pertama ni? Kerana dia susah. Dia asnaf. Contoh, yang kedua, yang ketiga dah bekerja, ada kerja tetapnya, gajinya besar. Jadi waktu saya hidup ni, saya nak bagi kepada anak yang pertama kerana dia susah dan tanggungan dia, anak-anak dia ramai. Boleh. Itu dituntut. Dalam Islam itu dituntut. Hibbah daripada asal perkataan hubbu. Maksudnya apa? Kasih sayang. Bila kita bagi itu atas nama kasih sayang, itu kita galakkan. Kalau perunding lain mungkinlah nak buat sila, komisen masuk. Tapi kita nak jaga benda-benda macam ni supaya hukum hakam itu tak diketepikan. Memang sah dia buat, boleh, tak ada masalah. Dia nak bagi semua hartanya kepada orang lain, bukan waris pun, itu hak dia. Tetapi akhirat nanti dia kena jawab lah. Ingat, harta kita ini pinjaman dari Allah. 4 soalan tak akan ditanya, tak berganjak kaki kita di padang mahsyar, melainkan ditanya 4 soalan. Salah satunya berkait tentang harta kita. Dari mana datang dan ke mana kita belanjakan. Pinjam je kat dunia ni, bukan bagi terus. Kalau bagi terus Allah tak tanya dah. Tapi sebab pinjam, dan bila kata pinjam, konsep pinjam ni selalu saya ingatkan dalam kuliah-kuliah faraid. Istilah pinjam ni bermakna semua yang milik kita ini milik Allah. Hakikatnya milik Allah. Telefon kita, badan kita pun milik Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Allah bagi pinjam kat kita, harta kita. Bila kita mati, harta ni kembali kepada siapa? Kepada Allah. Cuma tak nampaklah, hilang. Kita mati, hilang telefon, esok tahu-tahu dekat rumah anak pula. Tak nampak begitu. Tapi hakikatnya, pemilikannya adalah kembali kepada Allah, dan Allah yang akan kembalikan kepada waris kita melalui apa? Melalui faraid. Ayah dapat sekian-sekian, ibu sekian-sekian, suami sekian-sekian, isteri sekian-sekian, dan semua ketetapan ini fariidatan minallah. Fardu. Bila kata wajib, wajib tetap, wajib tentukan, bukan wajib bahagi. Kadang orang salah faham, mesti kena bahagi. Tak wajib bahagi. Wajib bahagi ikut faraid ketika waris-waris nak ikut faraid. Tetapi yang dikatakan fariidatan minallah, fardu tadi, wajib tetapkan kepada ahli waris. Pagi meninggal ayah, malam tu terus kumpul arwah, terus kumpul ahli waris. Persepsi kita, masyarakat kita, kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta, buang jauh-jauh.
Ini akibatnya. Bila persepsi itu masih ada dalam kepala kita, mengakibatkan harta umat Islam dibekukan, dan sehingga hari ini 90 bilion harta umat Islam. Beku maksudnya apa? Tak diuruskan. Apa punca? Kita baca sini. Carilah pengurus dana amal jariah yang dipercayai dan telus, lihat rekod pengurusan dan tata kelola agensi yang menguruskan harta yang kita pilih. Senaraikan juga liability setiap harta kita, cukai tanah, cukai pintu, bil pengurusan dan penghutang atau pemiutang. Penghutang maknanya orang yang berhutang. Pemiutang maknanya orang yang memberi hutang kepada kita. Senaraikan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bainakum faktubuh. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu meminjam duit dalam satu tempoh tertentu, faktubuh, maka tulis, catat. Catat. Dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, satu muka surat, satu ayat je, ayat berkait tentang pinjam. Ramai orang terlepas pandang atau memandang remeh isu pemiutang dan penghutang sehingga menyebabkan kesukaran mengurus harta apabila berlaku kematian secara tiba-tiba. Mengambil takaful dan melantik pengurus harta juga adalah salah satu cara terbaik. Harta dunia bukan sahaja perlu dicari, dikumpul dan dikembangkan, tetapi harus diuruskan ke mana pengakhiran harta apabila kematian berlaku. Harta yang berkat bukan sahaja memberi manfaat kepada pemiliknya di atas dunia, malah berterusan hingga ke akhirat. Dalam masa yang sama, keberkatan harta juga terzahir melalui mudah sukarnya urusan harta pusaka. Kita kerap dihidangkan dengan berita pertelingkahan di antara anak beranak, adik-beradik, ipar duai, mertua menantu berkait harta pusaka apabila berlaku kematian. Ini biasa kita dengar. Biasa dengar. Saya ingat lebih 100 kot sejak saya jadi penghulu di Mukim Batu ni, orang datang meluahkan masalah pusaka. Datang ke pejabat. Ada yang sampai datang tu ramai datang, nak bincang, nak cari kata putus. Habis tu berkelahi je. Sampai ada satu kes tu saya kata, tuan-tuan, puan-puan, ada kat sini hari ini kita nak cari titik persamaan, kita nak cari jawapan. Kalau ada yang sampai naik suara, tak puas hati, sila pergi. Saya cakap macam tu. Kena tegas. Sebab kita ni kadang-kadang dengan adik-beradik, dengan saudara, kita boleh nak berkelahi lagi. Tapi dengan orang yang kita tak kenal, mungkin kita boleh dengar cakap dia. Tak semestinya penghulu. Kalau misalkan ada di kalangan ahli keluarga, ada pakcik lagi yang masih ada, yang bila dia bercakap, yang lain-lain tu boleh manun lah, orang Jawa kata. Ataupun siapa-siapa yang disegani, imam masjid ke, nazir masjid ke, ada para ustaz ke, panggil dia, bincangkan, supaya nak menyelesaikan isu pertelingkahan tentang harta pusaka. Apabila anak Adam meninggal dunia, urusan berkaitan harta wajib diuruskan setelah semua urusan jenazah diselesaikan, hutang wajib dilaksanakan, wasiat ditunaikan dan faraid diberikan kepada ahli waris yang berhak. Hukum faraid adalah antara hukum yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah yang bermaksud orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari peninggalan harta yang ditinggalkan itu, itulah bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Saya nak highlightkan pada punca. Antara punca harta ini terbiar dan tidak dimanfaatkan adalah sikap waris yang bertangguh menguruskan harta. Persepsi kubur merah lagi, sibuk cerita tentang harta. Buang jauh-jauh dah. Kita dah sampai tahap kritikal dalam urusan harta pusaka umat Islam. Sekarang ini dah sampai tahap kritikal. Buang jauh-jauh persepsi itu. Sebab biasanya bila berlaku kematian, itulah hari yang mana waris-waris semua ada. Betul tak? Melainkan kalau waris tu di luar negara tak dapat balik. Tetapi kalau di Malaysia nya, saya yakin bila hari kematian, waktu itulah semua waris ada. Meninggal pagi, malam tu terus kumpul, bincang terus. Tak timbul, jangan timbulkan isu ayah ada lagi, mak baru meninggal, mak ada lagi, ayah baru meninggal. Ini pun satu masalah mak ayah ni yang tak faham.
Teruskan ke azan? Terus. Ayah baru meninggal. Anak-anak nak bercakap tentang harta pusaka, masing-masing kau lah tanya mak, kau lah tanya mak. Baru nak buka mulut dengan mak, mak nak tanyalah tentang harta. Hai, kata mak. Mak hidup lagi kan? Sebaliknya pun begitu. Mak mati, ayah ada lagi. Anak-anak tanya, kau lah tanya, kau lah, ayah dah lah garang, bekas tentera. Baru nak buka mulut, ayah nak tanya tentang harta. Ayah kau hidup lagi. Ni masalah orang kita. Bertangguh dan bertangguh. Kita risaukan bila bertangguh ni apa je punya kesan buruk dia. Berlaku kematian berlapis. Dalam istilah faraid, Allahumma salli ala Muhammad, munasahat. Kematian berlapis. Maksud kematian berlapis apa? Tak diuruskan segera, hari ini tak diuruskan, tunggu bulan depan, tak diuruskan, tunggu tahun depan, tak diuruskan, 2-3 tahun baru nak urus. Dalam tempoh 2-3 tahun tadi ada kematian-kematian waris berlaku. Tu maksud kematian berlapis. Ada contoh pengiraan tentang kematian berlapis. Ini si mati. Ini si mati. Matinya tahun 1990. Ini saya lakar berdasarkan kisah benar. Yang jumpa dengan saya siapa? Anak kepada Zainab, anak kepada Zaitun, anak kepada Osman. Datang dengan saya nak minta macam mana pengiraan faraid. Harta siapa? Harta si mati yang bernama Sidik. 1990. Hari ini 2023 baru nak urus. Berapa tahun dah? Ini biasa, tuan-tuan. Saya penolong pentadbir tanah di Kuala Langat. Kalau berkait dengan orang bukan Melayu, mereka menguruskan pusaka. Habis selesai kematian, sebulan, 2 bulan, paling-paling lama pun 6 bulan, waris dah uruskan dah. Kita orang Melayu, masyarakat kita mungkin persepsi itu masih tebal. Jangan cerita kau ni gila harta. Tak, ini bukan soal gila harta. Ini bukan soal nak harta, tamak harta. Tak, ini urusan pusaka yang telah ditentukan. Bahkan dalam Islam dituntut supaya diuruskan segera. Sidik mati 1990. Bapanya ada waktu itu, tapi bapanya mati 1995. Ibunya ada waktu itu, ibunya 1998 mati. Kemudian Laila, isterinya, 2003. Kemudian Osman 2010, Zaitun 2013, Zainab 2019. Cuma saya ubah tahun supaya nak bagi nampak ada perbezaan kematian. Ada berapa kematian? 7 kematian. Tuan-tuan, bila dah macam ni, nak kena kira satu persatu. Macam mana yang dikatakan rumit? Kematian pertama Sidik ni tadi, kena cari siapa waris dia. Satu persatu. Sama ada dah mati, masukkan juga. Termasuk tadi ni, ibu, bapa dah mati dah ni, masukkan juga. Kerana dia hidup semasa Sidik ni mati. Dan dia merupakan waris kepada Sidik waktu itu. Kena masukkan. Rumit ke tak rumit? Rumit. Nak cari satu persatu waris ni, kalau masih hidup, senang. Kadang-kadang kita ni sepupu-sepupu pun dah tak kenal dah. Kalau dulu-dulu kenal. Kalau sekarang ni, kena kenal pun sebab ada grup WhatsApp. Itu pun jangan, kalau jumpa selisih pun tak perasan. Sebab jangan jumpa sepupu. Pengiraan kematian pertama, kena kira bapa ada, ibu ada, isteri ada, satu persatu kena kira. Dah selesai pengiraan pertama, kematian yang kedua pula. Kasim pula, bapa mati 1995. Siapa warisnya? Senaraikan, kirakan pula setiap waris ini berdapat berapa. Kematian ketiga pun begitu. Ros, ibu kepada si mati. Kematian keempat. Makna kata setiap satu kematian kena senaraikan waris dan bahagikan, tentukan setiap waris. Walaupun waris sudah tak ada. Macam mana kita nak tentukan dia ada hubungan dengan si mati? Itu satu masalah juga. Bila kita berurusan di pejabat pusaka kecil, pegawai pusaka akan tanya, macam mana dia ni dikatakan waris? Apa kita nak kata bukti? Dia dah mati ni. Satu masalah lagi. Panggil saksi, mengatakan betul dia ni adalah anak kepada si mati. Walaupun dia dah mati dah.
baru boleh masuk. Itu satu perkara kerja yang cukup rumit. Ini baru 7 kematian tuan-tuan. Ada berapa muka surat? 12 muka surat tak silap saya. 7 kematian. Kawan-kawan saya daripada Doa Faraj Malaysia ada yang pernah menguruskan sehingga hampir 50 lapis kematian. 50 ni bukan bermakna 50 tahun, tak. Bermakna boleh jadi setahun tu berlaku 2 kematian. 2 tahun berlaku 5 kematian di kalangan waris-waris. Dan diorang buat daripada hujung tu, saya ingat sampai tengah-tengah ni lah, kertas tu disambungkan. Kematian pertama, kematian kedua, urusannya cukup rumit. Yang ni lah fungsinya perunding-perunding. Tapi secara jujurlah, walaupun saya sebagai perunding, kalau tuan-tuan boleh uruskan sendiri, sila uruskan sendiri. Nak mudah uruskan sendiri, jangan bertangguh. Bila bertangguh, itu yang jadi rumit. Jangan bertangguh, berlaku kematian, terus uruskan. Jangan bertangguh-tangguh sehingga berlaku kematian berlapis. Last fed up. Last jadi fed up. Saya baca utusan ni pun sebab dikongsi oleh Persatuan PPIM. Dia ada share semalam. Kemudian bila baca pada komen-komen yang ada dalam ni, majority netizen komen. Apa antara komen-komen dikatakan majority lah, pengurusan pusaka susah. Ada yang kata terlalu banyak birokrasi. Ni leceh, susah dan menyusahkan, kena kesana ke sini, last kena buat semula, lepas tu tak jadi apa. Lepas tu dia bagi cadangan lagi, cubalah memudahkan urusan orang lain. Banyak menyusahkan daripada memudahkan. Betul, prosedur dan kos yang memeningkan. Kenapa berlaku begini? Sebab tangguh. Kalau tuan-tuan buat segera, kalau tahu proses, mudah saja. Berlaku kematian, lantik di kalangan ahli keluarga, sama ada yang senior ke ataupun yang muda, yang boleh dan faham tentang pengurusan, sebagai pentadbir di kalangan keluarga dulu. Jadi dia yang akan buat pendaftaran. Pendaftaran pun sekarang dah mudah dah. Sama ada pergi ke pejabat, kita di Kuala Langat, di pejabat daerah tanah Kuala Langat, di Sungai Sedu, di tingkat bawah. Ataupun buat secara online, daftar. Dalam proses daftar tu, kena senaraikan aset si mati, harta alih, harta tak alih, penyata akaun, penyata saham dan sebagainya. Semua aset-aset si mati kena senaraikan. Kemudian kena senaraikan waris-waris si mati, siapa yang ada. Ini pun satu masalah. Bila waris-waris tak nak bagi kerja, sama. Minta salinan IC pun tak nak bagi. Padahal kita nak uruskan urusan pusaka dia ni. Minta salinan IC pun tak nak bagi. Berdosa orang macam ni. Sebab apa saya kata berdosa? Dia menyusahkan orang lain, menyusahkan waris lain. Boleh jadi di kalangan waris-waris lain ada anak yatim, ada ibu tunggal yang memerlukan harta tersebut, tertangguh sebab mementingkan diri sendiri. Ada satu kes orang tu dari Terengganu, urusan pusaka di Kedah. Ini pun kematian berlapis yang dah banyak ni, baru nak uruskan. Kawan saya cerita, lebih kurang dalam kematian 20 lebih. Waris ni daripada Terengganu telefon, cik boleh tak datang ke Kedah, kerana urusan pusaka ni kena dekat tempat aset tu ada. Kalau tanah tu di Kedah, kena urusan di pejabat pusaka kecil di Kedah. Okey, boleh saya datang ke Kedah. Tapi sebelum tu cik, saya nak tanya, kalau saya datang, kalau saya dapat harta tu, berapa bahagian saya yang saya dapat? Jadi kawan ni kira-kira bahagian cik tak sampai RM10. Logik. Kalau dah yang berlapis tu berpuluh-puluh lapis, berpuluh-puluh waris, daripada harta asal hanya seekar tanah. Logik ya, tak sampai RM10. Tapi kawan ni tadi datang juga ke Kedah kerana mikirkan ini urusan waris-waris yang lain juga. Kalau aku tak datang, urusan ini akan tertangguh. Datang juga dia, walaupun habis duit beratus, duit minyak, duit tol, tapi atas kesedaran dia untuk memudahkan waris-waris yang lain. Mungkin di kalangan waris ada anak yatim, di kalangan waris ada ibu tunggal dan sebagainya. Datang juga dia.
Ada orang fikir, sikit je duit tu, malah nak urus. Engkau tak ada masalah, waris lain ni ada yang jadi masalah. Sebab engkau tak nak bagi kerjasama, waris-waris lain jadi tertangguh. Bagi engkau mungkin sikit, bagi waris-waris yang lain cukup bermakna harta tersebut untuk kelangsungan hidup dia. Last, saya nak cerita tentang fail faraid peribadi. Yang ni tuan-tuan kena sedia. Saya pun dah sediakan. Kita kena sedia untuk mudahkan urusan faraid ataupun pusaka waris-waris kita. Wajib ke? Tak wajib. Tetapi ini inisiatif kita, perancangan harta kita semasa kita hidup untuk memudahkan waris-waris kita. Setiap orang mesti ada fail faraid peribadi masing-masing. Ianya bertujuan agar waris tahu apa yang perlu diuruskan dari harta peninggalan si mati. Lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hendak digunakan untuk melangsaikan hutang mati kita. Melibatkan hutang lebih aula untuk kita catat. Sebab sebelum faraid, urusan hutang kena selesai dulu. Urusan wasiat kena selesai dulu. Pengurusan jenazah yang paling pertama. Kemudian hutang, kemudian wasiat jika ada, barulah faraid. Jikalau dokumen tak lengkap, ianya akan menyukarkan urusan waris untuk menguruskannya. Dan paling kita bimbang kalau waris dah give up, dah putus asa. Macam tadilah komen-komen yang banyak tu. Dan last putus asa, biarkan tertangguh. Maka bertambah-tambah jumlah aset umat Islam dibekukan. Sampai sehingga hari ini 90 bilion. Kalau disusun dah duit RM100 tu, saya ingat 90 bilion sampai ke mana tu? Negeri mana dah begini? Jauh dah. Banyak sangat. Jom kita tengok apa dokumen yang perlu kita lengkapkan dalam fail ini. Pertama, salinan IC waris. Saya ada 6 orang anak, 5 lelaki, 1 perempuan, ada seorang isteri, ada ibu, ada ayah. Cukup. 5 waris ni, kalau 5 ada, yang lain akan mahjub, tak dapat dah. Kerana 5 ni waris utama. Sediakan dalam lampiran kita punya fail IC mak, IC ayah. Walaupun ayah dan ibu sekarang ni masih hidup, tak tahu kalau misalnya kata mati dulu sebelum kita, tak apalah, sekurang-kurangnya waris dah ada salinan tu. Kalau misalnya kata saya mati dulu, dah ada dah. Kemudian yang layak menerima faraid sahaja demi mengelakkan campur tangan waris yang tidak layak dalam pengurusan harta ini. Contoh, si mati mempunyai anak laki-laki, maka dalam situasi ini adik-beradik si mati tidak layak menerima harta tinggalan si mati kerana fungsi anak lelaki menghalang mereka daripada mendapat pusaka. Yang kedua, salinan dokumen harta seperti geran tanah atau geran rumah, geran kenderaan, kereta, motosikal yang nama kita, salinannya masukkan dalam fail untuk mudahkan waris-waris kita nanti bila kita mati. Tuan-tuan tahu bila tarikh tuan-tuan mati? Tak tahu. Wallahu a'lam. Boleh jadi besok, boleh jadi saya yang mati dulu daripada Tuan Haji. Mati, syarat mati bukan tua. Kawan-kawan saya yang masih 30-an pun masih ada, dah ada yang Allah panggil. Jadi syarat mati bukan tua, dan syarat mati bukan sakit. Bila sakit baru nak buat, tak. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Lagu Rehan. Rumah, kereta dan perjanjian jual beli. Kalau misalnya kata ada kita urusan jual beli masih belum selesai, perjanjiannya ada, masukkan juga supaya mudah waris tahu kita ada berurusan jual beli yang masih belum selesai. Banyak berlaku kes yang mana si mati meninggalkan tanah berkeping-keping dan dalam masa yang sama mempunyai hutang yang banyak, tapi aset tersebut tidak dicairkan untuk membayar hutang si mati kerana waris tak pernah tahu pun si mati mempunyai tanah. Sebab itulah sekali-kala kena cerita juga jelas-jelas kepada waris akan harta yang dimiliki. Yang ketiga, salinan penyata bank kewangan. Yang ni kalau misalnya kata kita tak nak masukkan susah bulan-bulan, bagi tahu password dekat orang rumah pun jadilah. Bagi tahu password, tapi telefon kena simpan lah. Nanti dia transfer semua ke dalam akaun dia, naya kita. Nak dapatkan nombor TAC-nya. Jadi dekat situ kita boleh download dah statement bank. Apa tujuannya? Semua bank peribadi termasuk tabung haji, KWSP dan lain-lain, kalau tiada salinan penyata ini, bank tak akan benarkan waris untuk keluarkan duit si mati melainkan setelah keluar surat perintah daripada pejabat pusaka kecil atau Amanah Raya Berhad atau Mahkamah Tinggi Sivil. 3 tempat.
Kita akan berurusan 3 tempat ni tak lari, sama ada amanah raya, kemudian pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi sivil. Lihat pada jenis harta kita, aset alih ataupun tidak, dan amountnya berapa. Kalau kurang 600,000, semuanya aset alih di amanah raya. Kalau kurang daripada 2 juta, aset alih dan tak alih di pusaka kecil. Kalau atas 2 juta, di mahkamah tinggi sivil. Kalau tak ada penyata ni, bank tak akan bagi keluar duit. Kalau ada, sekurang-kurangnya kita boleh keluar sedikit. Lihat pada polisi bank. Ada setengah bank dia boleh bagi keluar 2,000, 3,000. Duit dalam akaun tu banyak 30,000. Tapi bila kita nak keluarkan sebagai waris, kita belum dapat surat kuasa dari pejabat kecil. Kita nak keluarkan sedikit untuk urusan jenazah ke, untuk urusan hutang ke, jadi kita pergi bank. Bank akan minta penyata bank dulu. Baru boleh keluarkan sedikit. Lihat pada polisi bank, ada yang boleh keluarkan 2,000, 3,000, dan kena ada bukti lah, sejali mati kita pula sebagai anak bagi surat beranak kita. Yang keempat, salinan harta-harta berkenaan, takaful perlindungan peribadi ataupun insurans. Insurans ni pastikan ambil yang takaful lah. Saya sarankan ambil yang takaful, yang Islamik. Kalau misalnya kata ada yang nak ambil hibah ke, nak ambil takaful ke, masukkan sekali supaya rujukan kepada waris-waris. Kemudian senarai hutang dengan Allah, badal hajinya kita belum buat haji. Rumah kita tahu, maka wajib gunakan harta kita bila kita dah mati untuk badal haji. Zakat yang tertunggak, fidyah puasa. Puasa ni pun sapu. Puasa ni hutang tau. Jangan ingat kita tak hutang. Puasa ni hutang kita dengan Allah. Wajib tak bayar? Wajib. Dengan cara apa? Fidyah. Fidyah berapa? 1 cupak beras. Sehari 1 cupak. Berapa amount rujuk pada lembaga zakat. Dia akan keluarkan setiap tahun tu, kadang berubah, kadang tak berubah. Tapi tahun ni saya yakin berubah sebab harga beras dah mahal. Makanan asasi kita mahal. Dah susah nak jumpa harga 20 lebih dah. Kebanyakan 30 lebih. Catat itu hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum faktubuh. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bainahum idza tadayantum bainahum faktubuh. Tulis, kerana ini adalah kewajipan kita. Nazar dan lain-lain, hutang dengan manusia macam biasalah, hutang rumah, kalau ada lagi hutang yang belum selesai, kad kredit, hutang dengan adik-beradik, catat, masukkan nota tambahan. Jika sekiranya kita ada berhutang dengan sahabat kita suatu jumlah yang agak banyak, maka seeloknya kita masukkan nombor telefon sahabat kita. Masukkan nombor telefon. Kita berhutang dengan Pak Mat contoh, masukkan nombor telefon dia ataupun alamat dia, supaya mudah waris kita nak jejaki dia. Maka seeloknya kita masukkan nombor telefon sahabat kita dan juga nombor telefon warisnya sekali. Kalau diselitkan gambar pemiutang sekalipun, bagus juga untuk lebih kenal. Oh, ini Pak Mat kenal. Ini jalan Pacitan contoh. Oh, ni kenal. Ini jalan Haji Ismail. Bukan apa, sekadar langkah-langkah berjaga. Andai kata ditakdirkan kita dan sahabat kita mati serentak, kita tak tahu. Kita hutang dengan kawan kita, naik kereta sama-sama, berlaku kemalangan, na'udzubillah, meninggal dua-dua. Kalau misalnya kata tak buat catatan dan tak dimaklumkan kepada waris, salah kita akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu kita diperintahkan faktubuh, tulis, supaya mudah urusan waris-waris kita. Yang keenam, pesanan buat waris. Contohnya wasiat. Kalau nak buat wasiat, harta fisabilillah untuk wakaf kubur ke, asingkan harta yang telah dihibahkan, lantik pentadbir untuk urus faraid dan lain-lain. Pesan kepada waris untuk segerakan pengurusan harta pusaka kerana bimbang berlaku kematian berlapis. Lakar siap-siap, yang ni pun penting. Struktur faraid peribadi. Contoh saya, ada ayah, ada ibu, ada isteri, ada 5 anak lelaki, seorang anak perempuan. Lakarkan dan tentukan setiap seorang tu dapat berapa pecahan. Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri saya dapat 1/8, anak lelaki, anak perempuan dapat asabah, nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Lakarkan dan masukkan dalam fail tersebut supaya anak-anak waris kita faham dah, oh ayah dah buat ini dah. Senang dah nak tentukan. Tujuan lain supaya waris tidak termakan harta waris yang lain dengan jalan yang batil. Ini matlamat penghujungnya bila Allah perintahkan kita, Nabi SAW dalam sebuah hadis memerintahkan kepada kita, ta'allamul Quran wa'allimuhan nas wa ta'allamul faraidah wa'allimuha. Belajar Al-Quran dan ajarkan, belajar faraid dan ajarkan. Kerana kata Nabi SAW, aku ini manusia biasa yang akan wafat. Bila aku wafat, orang lain juga akan wafat dan ilmu ini akan hilang.
Dengan sebab apa? Dengan sebab matinya orang yang memiliki ilmu ini. Dan aku risau, kata Nabi, satu masa nanti akan berlaku fitnah pertelingkahan dua saudara disebabkan tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah pusaka mereka. Hari ini dah banyak sangat berlaku. Bukan hanya perselisihan, bahkan ada kes bunuh-membunuh kerana tak puas hati. Bukan hanya pukul memukul secara zahir, batin pun ada. Faham maksud batin? Santaukan sana, sihirkan sini. Sebab tak puas hati. Dia dapat banyak, aku dapat sikit. Tak boleh jadi ni. Tak faham. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita semua faham tentang faraid, tentang hukum yang berkait tentang faraid, insya-Allah aman. Aman hidup kita. Tetapi sebab ada segelintir kita yang tak faham, maka dia mendahulukan akal dia, mendahulukan emosi dia berbanding faraid. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai kasar bahasa, terkurus hadir tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.